Ya, bersua kembali dalam Selamat Pagi Malaysia di saluran berita RTM dan juga di TV1. Itu dia tadi Syafiqah, putusan permai yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ada 3 teras semua sekali dan juga 22 inisiatif di mana hari ini kita akan memperhalusi lagi mengenai permai ini, iaitu inisiatif membantu rakyat. Bersama dengan kita di studio ialah Profesor Madya Dr. Baharul Abdul Hamid dan Pengarah Pusat Penyelidikan Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam INSAF. Assalamualaikum. Selamat pagi Prof. Okey, ini cukup menarik Prof ya, kerana permulaan ataupun mukadimah bagi tahun 2021 kerajaan terus giat dalam memastikan agar impak ekonomi itu tidak memberikan kesan yang mendalam terhadap rakyat Malaysia, maka diumumkan pakej permai. Jadi bagaimana Prof menilai secara awalnya mukadimahnya itu permai itu memang memenuhi keperluan dan juga tuntutan semasa situasi pandemik yang kita hadapi yang sedang meningkat ketika ini Prof? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Nampak muda hari ini. Alhamdulillah, muda 10 tahun. Alhamdulillah. Okey, pertama sekali kita lihat bahawa fasa pemulihan dan pengukuhan seperti dijangka tidak berlaku. Dan sebelum ini diperkenalkan suntikan fiskal seperti prihatin dan penjana. Namun apa yang kita jangka kita boleh mengatasi, boleh flatten the curve, tidak berlaku. Jadi ini memaksa pihak kerajaan terpaksa melakukan suntikan berterusan. Jika tidak, ini tidak akan memastikan kelangsungan ekonomi kita. Seperti mana yang telah diumumkan, suntikan ini bernilai 15 bilion ringgit. Tapi kalau kita perhalusi dia dengan 3 teras ataupun objektifnya, iaitu untuk melawan pandemik COVID-19, menjamin kesejahteraan rakyat, dan yang ketiganya adalah apa yang kita panggil menjamin kelangsungan perniagaan. Walaupun yang di-announce itu adalah 15 bilion, tapi harus diingat bahawa ini bukan tambahan 15 bilion. Kalau kita lihat pengumuman daripada MOF ataupun Menteri Kewangan Tengku Zafrul, dia mengatakan bahawa suntikan tambahan hanya bernilai 6 bilion. Ada yang mengatakan 3 bilion, 2 bilion. Kita letak ke tepi dulu. Apa yang penting adalah ini adalah suntikan yang kita tidak dapat lari. Ini adalah suntikan demi untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan memastikan bahawa ekonomi kita kembali bertumbuh seperti mana yang dijangka. Bila kita melihat kepada pakej yang dibentangkan baru-baru ini, ianya agak kelihatan sedikit bersasar, menumpukan kepada golongan terutamanya golongan B40. Persoalannya di sini, adakah ia mencukupi, dan selepas ini adakah mereka mampu untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka? Okey, yang pertama sekali, perancangan itu satu, pelaksanaan itu yang kedua. Kadang-kadang perancangan itu adalah satu yang jitu, namun pelaksanaan jika terlalu banyak red tape dan sebagainya, mungkin akan sedikit sebanyak mengganggu gugat keberjayaan program itu. Kalau kita lihat kembali, di PKP yang pertama, kerugian yang kita jangka adalah selebih kurang 2.4 bilion ringgit sehari. Namun ketika ini dijangka bahawa kerugian itu mungkin sekitar 600 juta. Maksudnya mungkin rakyat dan perniagaan sudah bersedia untuk memitigasi sebarang kerugian. Yang kedua, 5 sektor diberi kebenaran untuk terus beroperasi. Sektor-sektor seperti pembuatan, manufacturing, pembinaan, construction, trade and services, distribution dan sebagainya. Kalau kita lihat satu demi satu daripada 22 inisiatif yang dilakukan, inisiatif yang pertama kalau kita lihat adalah apa yang kita panggil untuk melaksanakan vaksin. Vaksin ini sedikit sebanyak akan meredakan ketegangan orang ramai, yang pertama. Yang kedua, akan membina keyakinan. Dan yang ketiga, akan memberi kelonggaran untuk meneruskan aktiviti ekonomi. Jika mempunyai vaksin, walaupun bukan 100%, tetapi kebanyakan vaksin di luar sana dikatakan mempunyai tahap keberjayaan melebihi 90%. So, semakin banyak vaksin ini diberi kepada rakyat Malaysia, maka semakin kita boleh melonggarkan kekangan dan boleh membuka aktiviti-aktiviti ekonomi, dan ini secara tidak langsung akan menjamin aktiviti kita akan rancak kembali. Sudah pasti dalam sektor ekonomi itu kelonggarannya itu diberikan kerana ekonomi dan juga perniagaan masih bergerak seperti biasa, cuma ada beberapa tempoh yang dihadkan untuk ekonomi itu bergerak. Dalam hal ini, persoalan masyarakat ialah tentang pemilikan tunai di tangan
keuntungan. Itu satu perkara yang penting kerana bukan saja bercerita tentang pemotongan cukai, pengurangan cukai dan sebagainya, tetapi pemilikan tunai untuk berbelanja dan juga untuk digunakan pada hari keesokannya. Jadi itu yang penting. Jadi apa yang dianggap sebagai sesuai untuk diletakkan dalam kerangka permai ini? Kalau kita lihat daripada kerangka permai, ada beberapa inisiatif yang telah mempercepatkan apa yang telah dirangka pada belanjawan. Seperti contoh pemberian BPN yang sepatutnya akan berlangsung pada bulan 2, sekarang ini dipercepatkan. Ini telah dibawa, kalau tak salah saya, pada minggu ketiga bulan Januari ini. Ini adalah salah satu memastikan bahawa rakyat kita, khasnya golongan B40 dan yang mana terkesan memiliki sedikit tunai di tangan. Apatah lagi sekarang musim pembukaan sekolah dan mempunyai perbelanjaan tambahan. Selain daripada itu, kelonggaran kepada air sinar dan juga pendahuluan air sinar juga telah dilaksanakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat adalah apa yang kita panggil subsidi upah. Subsidi upah ini walaupun kita lihat adalah serampang untuk membantu pihak majikan, tapi kita jangan lupa bahawa ini juga akan secara tidak langsung membantu pekerja yang digajikan oleh majikan. Kerana jika majikan mengalami kekangan pembayaran gaji, yang terkesan adalah pekerja. Dan apabila subsidi upah ini dilanjutkan dan diperluaskan, maka ini akan memastikan cash flow berterusan, bahawa gaji itu akan terus dibayar. So ini adalah antara 3 inisiatif yang saya boleh petik, yang boleh saya katakan yang terlibat secara langsung dengan pemberian tunai kepada rakyat Malaysia. Bila kita bercakap mengenai PKP, yang pastinya yang terjejas sememangnya pekerja, dan kita boleh melihat kadar pengangguran semakin meningkat daripada hari ke hari. Jadi bila kita melihat daripada sudut makronya, adakah permai ini dapat membantu untuk mengurangkan kadar pengangguran itu? Kalau kita lihat apa saja suntikan yang diberikan kepada industri ataupun kita kata pihak majikan, ini secara tidak langsung akan memitigasikan atau mengurangkan impak kepada pengangguran. Kita tidak dapat lari, kita terpaksa menghadapi atau mengakui hakikat bahawa pengangguran akan sedikit meningkat. Tetapi peningkatan dalam pengangguran itu dapat dikawal atau dimitigasikan atau dapat dikusien dengan bantuan-bantuan yang kerajaan menyuntik kepada pihak majikan. Jadi apabila majikan dibantu dan majikan ini dapat terus beroperasi, tidak gulung tikar. Jika suntikan ini tidak dilakukan, maka kita akan melihat banyak majikan yang terpaksa gulung tikar, khasnya industri kecil dan sederhana. Dan apabila mereka gulung tikar, walaupun kita kata industri kecil dan sederhana mempunyai pekerja kurang daripada 15 orang, tetapi kalau secara agregat ini adalah satu jumlah yang besar. Jadi apabila SME ataupun IKS ini dibantu dengan suntikan-suntikan program-program kerajaan, ini akan memastikan kelangsungan pekerja ini mempunyai pekerjaan dan sedikit sebanyak akan mengawal kadar pengangguran kita pada tahap yang kita kata boleh diselia. Apabila Prof menyentuh tentang industri pekerjaan itu, sudah pasti elemen ataupun institusi yang banyak disebut ataupun penting dalam pakej bantuan ini ialah KWSP dan juga Perkeso. Dua institusi ini amat penting dalam membantu mereka yang terjejas pendapatan ataupun mereka yang mendapat masalah kesan daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi bagaimana kedua-dua institusi ini dilihat sebagai kali ini peranan mereka lebih besar dalam memastikan agar masyarakat dapat dibantu, malah kedua-dua institusi ini kebergantungan terhadap masyarakat olehnya itu juga amat besar. Kalau kita lihat dalam inisiatif permai ini, kedua-dua institusi ini berkait rapat. KWSP memudah carakan untuk pengeluaran baik air sinar ataupun air lestari. Manakala Perkeso pula terlibat dengan dua aktiviti utama dalam permai ini. Kalau kita lihat, yang pertamanya adalah subsidi upah dan yang keduanya saringan pekerja. Kita harus ingat bahawa saringan pekerja ini melibatkan satu kos yang amat tinggi dan dia memberikan satu kesan kepada pihak majikan. Dan apabila Perkeso atau SOGSO memberikan kemudahan ini di mana saringan pekerja untuk COVID-19 dapat dilakukan dan ditanggung oleh Perkeso dan atau SOGSO, ini sedikit sebanyak mengurangkan kos
atau beban kepada pihak majikan. So kalau kita lihat dalam permai ini, kedua-dua KWSP dan Perkeso memainkan peranan yang agak penting. Dan kalau mungkin orang ramai akan melihat ini sebagai satu yang kecil, tetapi secara agregat, secara makro, dia melibatkan perbelanjaan berbilion ringgit. Alang kita menyebut mengenai KWSP dan juga Aisina. Aisina merupakan satu perkara yang memang disebut-sebut mendapat satu tekanan yang hebat sebenarnya di luar sana. Tapi bila kita lihat dalam permai ini, kerajaan memberikan interim sebanyak RM1,000. Relevannya kerajaan melakukan sedemikian? Apabila kita melihat kepada kerajaan, kerajaan kadang-kadang terpaksa memikirkan nasib rakyat untuk jangka masa panjang. Kalau nak menjadi popular, maka kerajaan boleh kata kita boleh mengeluarkan KWSP sewenang-wenangnya. Itu akan merupakan satu tindakan yang popular. Tetapi ini akan menggigit kita kembali di masa hadapan. Khasnya negara Malaysia sekarang ini adalah menuju ke apa yang kita panggil aging society, di mana 20% daripada penduduk kita akan berusia lebih daripada 60 tahun. Bayangkan jika KWSP dibenarkan dikeluarkan sewenang-wenangnya, ini adalah golongan yang akan berusia dalam 10-20 tahun lagi, dan mereka dapati tiada lagi wang dalam simpanan sebab mereka dah keluarkan habis. Dan ini akan melibatkan satu krisis sosial mungkin pada tahun 2040 atau 2035. Jadi ini adalah satu keputusan yang pahit terpaksa kerajaan lakukan. Sebab kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan dahulu, bahawa tabungan KWSP khasnya untuk B40 ini tidaklah terlalu banyak. Hanyalah sekitar puratanya ada yang mengatakan 7,000 hingga ke 15,000. Bayangkan kalau duit ini semuanya dikeluarkan, maka mereka ini apabila retire ataupun bersara, mereka akan jadi beban kepada anak-anak atau akan menjadi beban kepada kerajaan. Jadi ini adalah satu keputusan walaupun pahit, tapi kerajaan terpaksa melakukan. Mungkin tidak popular buat masa ini, tapi rakyat akan menghargai di masa hadapan. Namun begitu, kerajaan telah mengambil beberapa langkah proaktif. Jadi dia ambil midway, maksudnya dia tak membenarkan kita keluarkan habis, tapi dia bagi sekurang-kurangnya RM1,000 untuk pendahuluan ataupun secara cepat untuk sampai kepada rakyat. Jadi kita harus memikirkan ini sebagai satu tanggungjawab kerajaan yang berhemah. Itu saya kata, kalau KWSP ataupun kerajaan ingin menjadi popular, maka sudah tentu kita boleh katakan semua boleh keluarkan KWSP tanpa syarat, tetapi ini akan menyebabkan masalah di masa hadapan. Okey. Korelasi daripada apa yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tahun lalu, seingat saya pada bulan Mac, iaitu adalah untuk memastikan food on the table ataupun makanan di atas meja bagi setiap besi rumah itu. Maka bantuan bakul makanan diumumkan dalam permai mungkin dianggap sebagai perkara yang baru diumumkan dalam pakej diumumkan oleh kerajaan. Jadi bagaimana Prof melihat isu-isu tentang bakul makanan ini, modus operandinya itu dapat memastikan supaya sekurang-kurangnya golongan rentan ataupun golongan terjejas ini ada makanan di rumah mereka untuk dinikmati? Satu soalan yang amat menarik. Sebab sebenarnya program bakul makanan ini bukan satu program yang baru. Dia pernah diperkenalkan sebelum ini di dalam bajet juga. Cuma kali ini dia diperluaskan dan dipercepatkan. Rancangan ini amat bagus. Sekurang-kurangnya kita memastikan golongan miskin rentan atau kita kata miskin situasi mempunyai makanan asas untuk keluarga mereka. Namun apa yang lebih kita kata lebih serius daripada itu adalah bagaimana ini boleh dilakukan dengan memastikan golongan yang disasar memperolehi bakul makanan ini. Seperti mana kita maklum sebelum ini, kadang-kadang ia disalahgunakan sebagai satu alat politik untuk orang-orang yang tertentu ataupun golongan tertentu. Jadi ini pengawasan ini, pemantauan ini amat penting. Jadi kena pastikan bahawa bakul makanan ini sampai pada masa yang sesuai dan kualiti bakul makanan ini adalah satu kualiti yang baik. Bukannya makanan seperti yang kurang berzat dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya makanan ruji seperti minyak, masak, beras, telur dan sebagainya. Dan pengagihannya adalah kepada golongan bersasar. Kalau kita lihat kontroversi sedikit, 2 hari lepas ada pengagihan ayam yang dilakukan di Putrajaya. Tapi kalau kita lihat
kesesakan lalu lintas 2-3 kilometer, dan yang mengambilnya adalah golongan-golongan yang mempunyai kereta-kereta yang boleh dikatakan agak mewah. Jadi walaupun niat itu baik untuk menyampaikan, tetapi tempat yang disampaikan mungkin di Putrajaya bukannya tempat orang miskin rentan ataupun yang mengalami masalah. Dan tidak dipastikan mekanisme siapa yang sepatutnya menerima, dan ini menimbulkan masalah yang lain. Orang yang miskin rentan, orang yang memerlukan, tidak mempunyai pengangkutan untuk pergi ke Putrajaya untuk mengambil makanan. Jadi harus dipikir kembali. Kadang-kadang perancangan yang baik, niat yang baik, tetapi perancangan itu harus mungkin dia kena bersama dengan ketua kampung atau mungkin bersama dengan AMIL atau Jabatan Kebajikan Masyarakat, memastikan penerima adalah yang berhak, penerima adalah yang sepatutnya dibantu, dan bukannya bantuan itu diberikan kepada golongan yang tidak terkesan ataupun yang mampu. Maksudnya di sini mekanisme pelaksanaan itu perlu diperhalusi sekali lagi. Bila kita bercakap dah bagi peha nak betis pula, biasalah tu dah bagi nak lagi. Tapi kita boleh lihat di sini kebijaksanaan dan juga unit laksana itu melakukan tanggungjawab mereka dengan sangat baik. Pandangan Prof mengenai unit laksana ini. Unit laksana dia melakukan pelaksanaan dengan baik di atas kertas. Tapi itu saya kata kadang-kadang dia mungkin terpaksa turun ke bawah. Unit pelaksana sebagaimana kita melihat adalah satu unit di bawah Majlis Tindakan Ekonomi dan juga MOF. Mereka mempunyai perancangan. Ia harus dilaksanakan sedemikian rupa. Tetapi selalu saya ulang-ulang benda ni. Siapa yang memantau impak sesuatu program? Unit pelaksana hanya berkata ia harus dilaksanakan sedemikian rupa. Tetapi setelah program itu dijalankan, tak ada siapa yang pergi memantau, mengatakan, okey, betul bakul makanan itu disampaikan kepada golongan yang memerlukan seramai ini dan memberi kesan. Ini masih bising dalam mekanisme kita. Pemantau, pelaksana, tetapi impaknya bagaimana? So, sebagai contoh, kalau kata diberikan bakul makanan ini, harus diberikan dan dipantau dan diukur keberjayaannya, mengatakan diberi di kawasan sedemikian, memberikan kepada 80 keluarga miskin dan membantu sekian-sekian. Ini masih lagi missing. Ketelusan ini masih lagi missing. Kalau ketelusan ini ada, saya pasti lebih ramai rakyat Malaysia akan bersama-sama menyumbang dan akan sama-sama reda dengan apa yang berlaku. Lepas ni kena ada audit pula lah. InsyaAllah. Kalau boleh kita sama-sama pastikan segala perkara itu dilaksanakan dengan lebih baik. Apa yang pentingnya, permain ataupun perlindungan ekonomi dan juga rakyat Malaysia ini, penerusan kepada rang undang-undang perbekalan ataupun belanjawan 2021 telah pun diluluskan di peringkat Parlimen. Jadi banyak perkara-perkara itu adalah bersangkut paut. Malah ia adalah penerusan daripada belanjawan 2021. Cumanya bagaimana terma-terma yang digunakan itu ataupun perkara-perkara yang diperbaharui itu boleh ditambah baik ataupun boleh dibaik pulih melalui satu peruntukan yang lebih banyak ataupun satu komitmen kerajaan dengan pelibatan agensi-agensi yang lebih berkesan, Prof. Okey, yang pertama sekarang ni saya selalu menekankan aspek ketelusan. Ketelusan ini adalah aspek yang kita harus utamakan, prioritize dia. Maksudnya, saya masih menunggu pihak kerajaan apabila mewar-warkan aktiviti-aktiviti ataupun insentif-insentif atau suntikan-suntikan yang bagus ini, dia harus dikepilkan, dikembarkan dengan dari mana duit itu kita nak ambil. Sebagai contoh, okey, kita terpaksa melakukan perbelanjaan 15 bilion ataupun suntikan tambahan 6 bilion daripada 15 bilion. Kantung kita hanya mempunyai duit sebanyak ini. Dan kita tidak dapat meningkatkan cukai sebab kalau ketika ini kita meningkatkan cukai, ia akan menambah penderitaan industri dan rakyat. Jadi kita terpaksa meminjam. Jadi untuk meminjam, walaupun nisbah pinjaman kita kepada KDNK sudah agak tinggi, tapi kita tidak dapat lari. Ini adalah satu pinjaman yang kita terpaksa lakukan. Walaupun ini akan menjejaskan penarafan antarabangsa, tetapi ini adalah satu perbelanjaan yang wajib kita lakukan. Saya selalu katakan,
pinjaman ini apabila kita lakukan, kita utamakan kesejahteraan rakyat dahulu. Penarafan antarabangsa kemudian kita boleh baiki. Memang dia akan memberi kesan kepada pelabur luar untuk jangka pendek. Betul. Tetapi apabila kita telah membaiki ekonomi dalaman dan apabila ekonomi dalaman sudah bergerak maju, secara automatiknya penarafan antarabangsa akan naik. Apalah artinya kita terlalu mengutamakan penarafan antarabangsa sampai kita kedekut nak meminjam untuk membiayai kesejahteraan rakyat. So ini satu perbelanjaan. Biar kita berbelanja besar, kita memastikan kelangsungan perniagaan domestik, kita memastikan kesejahteraan rakyat. Walaupun kita terpaksa meminjam melebihi daripada nisbah yang dicadangkan atau dipersetujui ataupun yang digalakkan. Keadaan yang unprecedented memerlukan tindakan yang unprecedented juga. Betul. Bagi Prof, untuk kita nak menyimpulkan untuk hari ini, kita nak tahu dua perkara. Pertama, di manakah sebenarnya kekuatan permai ini sendiri, dan kedua, saya nak tahu juga pandangan Prof. Mungkin ada isu yang Prof bayangkan ada dalam permai ini, inisiatif yang ada tapi tidak ada. Antara isu-isu yang saya ingin melihat dalam ini, sebab yang pertama, dia tidak cukup luas. Kalau kita lihat sektor yang diberi keutamaan seperti pelancongan, kesenggangan dan sebagainya, ada insentif-insentif kecil. Tetapi sektor pendidikan juga menghadapi satu tamparan yang hebat, khasnya IPTS. Ataupun yang bergantung kepada pelajar daripada luar negara tak dapat masuk. So ini sektor IPTS ni saya tak nampak langsung, atau sektor pendidikan itu sendiri saya tak nampak langsung apa suntikan kerajaan, kecuali hanya sedikit, iaitu internet dan laptop membolehkan apa ni kita panggil online learning. Namun kalau perkara ini berterusan mungkin 3 atau 4 bulan lagi, mungkin kita akan lihat ada trend pola IPTS yang terpaksa gulung tikar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang balik pada tadi, permai ini saya melihat sebagai satu kesinambungan kepada prihatin dan penjana. Yang pertama, kita kadang-kadang kita terpaksa akui kelemahan ataupun kita terpaksa akui kekurangan. Prihatin dan penjana adalah insentif suntikan yang amat baik. Tetapi timing was wrong. Jadi suntikan itu tidak dapat membuahkan hasil. Jadi kita terpaksa angkat tangan dan kata, okey, prihatin dan penjana tidak dapat membuahkan hasil seperti yang kita jangka. Jadi sekarang ini kita terpaksa menyuntik permai. Saya pun heran mana dia orang dapat akronim, prihatin, penjana, permai. Saya tak tahu lepas ni apa, mekar, sekar dan sebagainya. Lebih daripada itu, saya kata kerajaan harus berkata, okey, kita akan meminjam, ataupun berkata, wahai rakyat Malaysia yang berkemampuan, kita mungkin akan meningkatkan cukai dan sebagainya. Jadi kita harus reda sama-sama, insya-Allah. Satu kesimpulan yang baik. Terima kasih juga diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid, Pengarah Pusat Pendidikan, Pusat Antarabangsa Pendidikan Keuangan Islam INSAF, kerana bersama kami. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Baik. Kita nak ke Map Malaysia.